Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok tentang satu pengeluar kenderaan yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu Honda. Kalau Toyota merupakan pengeluar kereta yang paling banyak, Honda pula kalau korang nak tahu adalah pengeluar enjin yang paling banyak. Sebab kalau anda perasan, Honda bukan setakat buat kereta je, motosikal pun dia buat. Dan berapa banyak motosikal Honda dekat Malaysia ni kan? Dari segi pengeluaran kereta, untuk pengeluar kereta dari Jepun, Honda ni kiranya di tempat kedua lah di belakang Toyota. Jadi sebenarnya persaingan antara Honda dengan Toyota ni agak ganas juga. Sampai kita dekat Malaysia ni pun memang confused kalau tengok kereta Jepun tu, nak beli Honda ke nak beli Toyota. Setiap segmen memang kedua-dua company ni ada champion dia. Contohnya untuk segmen B, Toyota ada Vios, Honda ada City. Untuk segmen C pula, Toyota ada Corolla, Honda ada Civic. Untuk segmen D, Toyota ada Camry dan Honda pula ada Accord. Itu untuk sedan lah. Kalau kategori SUV ke, kategori van ke, memang Toyota ada lebih banyak model lah. Tapi Honda pula, kelebihan dia dekat Malaysia adalah dia kontrol market motosikal. Sedangkan Toyota memang fokus dekat kereta saja. Jadi boleh dikatakan revenue Honda dengan Toyota dekat Malaysia ni agak seimbang lah. Toyota dia terkenal dengan reliability, tapi Honda pula terkenal dengan styling dia yang menarik. Jadi memang balance. Honda ataupun nama sebenar dia, Honda Motor Company, diasaskan oleh Soichiro Honda. Kiranya nama Honda tu adalah nama pengasas dia lah. Soichiro Honda ni asalnya adalah seorang mekanik dan kerja dia adalah tune kereta untuk racing. Kalau anda nak tahu, Honda ni asal-asalnya dia supply part pada Toyota. Dia buat piston ring kalau tak silap saya. Dan Toyota pernah ada kontrol sebanyak 40% dalam Honda ni, sampaikan Soichiro Honda ni kena turun pangkat daripada presiden kepada managing director. Ini kiranya berlaku pada masa Perang Dunia Kedua lah. Dan Honda pun masa tu dia bantu juga penghasilan propeller kapal terbang. Bila perang tamat pada tahun 1945 sebab US dah musnahkan bandar dia orang, Soichiro Honda ni dia jual apa yang boleh dijual kepada Toyota dan guna duit yang dia dapat tu untuk buat Honda Technical Research Institute pada tahun 1946. Yang menariknya, kalau korang nak tahu, apa yang dia orang mula-mula buat pada masa tu adalah basikal yang ada motor. Dia orang guna enjin 50cc masa tu. Nampak kan? Basikal yang ada motor ni lah yang lama-lama jadi motosikal kapcai tu. Dan 3 tahun lepas tu, Honda dah mula keluarkan motosikal yang diberi nama Dream. Dan pada tahun 1961, Honda dah start menang racing motor tau. Jadi Honda Motor Company ni memang agak cepat jugalah naik. Dan pada tahun 1964, tak sampai 20 tahun lagi, dia dah boleh claim title sebagai pengeluar motosikal yang terbesar di dunia. Dan naturally, bila dah berjaya buat motor dan dia orang ada kepakaran untuk buat enjin sendiri, dia pun akan cuba buat kenderaan 4 roda pula. Dan kereta pertama yang Honda buat sebenarnya adalah mini pickup truck. Bukan kereta penumpang biasa yang kita jumpa sekarang ni tau. Kereta penumpang yang pertama dibuat oleh Honda adalah kereta Honda S500 yang dilancarkan pada tahun 1963. Dan dari situ diorang develop lagi lah kereta-kereta diorang. Dan pada tahun 1989, Honda buat satu division baru iaitu Acura untuk jual kereta-kereta mewah dekat pasaran Amerika. Acura ni dia lebih kurang macam Lexus lah untuk Toyota. Cuma Acura ni dia tak masuk Malaysia, jadi kita memang tak familiar dengan brand ni. Dan pada zaman ni ada satu kereta supercar yang sangat popular iaitu Honda NSX yang dilancarkan pada tahun 1991. Dan NSX ni memang cantik. Kadang-kadang macam Ferrari pun ada saya tengok. Dalam tahun 90-an juga, founder asal Honda iaitu Soichiro Honda ni dia meninggal dunia. Jadi bila dia tak ada, Honda ni sebenarnya hilang arah kejap. Sebab zaman tu memang industri otomotif Jepun ni dia tengah booming tau. Dan masa tu orang tengah tergila-gilakan SUV macam Mitsubishi Pajero. Dekat Malaysia pun masuk Pajero ni. Memang popular sangat masa saya kecil-kecil dulu. Setiap jabatan kerajaan mesti ada Pajero ni. Dan memang masa tu sikit lagi sebenarnya Mitsubishi ni nak telan Honda ni. Tapi entah macam mana CEO Toyota masa tu, Nobuhiko Kawamoto, boleh selamatkan keadaan dengan melancarkan Honda Odyssey dan Honda CR-V. Dan kalau ada antara korang ingat, CR-V pun sangat popular dekat Malaysia ni dari tahun 90-an sampailah sekarang. Pajero pula dah hilang sekarang kan. Maknanya masing-masing ada hala tuju masing-masing untuk balancekan keuntungan dengan
dengan persaingan. Memanglah kalau boleh nak ada semua kereta, sedan, sports car, SUV, MPV, pickup truck kalau boleh, semua nak offer. Tapi kalau company bankrupt, tak guna juga kan? Dan Honda ni selain dia kontrol market motosikal dan juga sebahagian market kereta, dia juga ada buat private jet. Dan kalau anda ingat lagi, dulu kita ada robot nama dia Asimo. Masa tu tahun 2000 kalau tak silap. Ini pun satu lagi branch Honda yang kita sebagai pengguna biasa tak tahu sangat tau. Asimo tu pun kita tak tahu jadi ke tidak. Dan kalau korang nak tahu, Honda sekarang pun masih aktif lagi dalam sukan permotoran. Tak kira lah sama ada motosikal ataupun kereta. Dan diorang ni bersaing di peringkat yang paling tinggi tau. Contohnya Honda memang ada tim dalam MotoGP dan dia juga supply engine untuk tim Formula 1. Dalam dunia ni ada 4 company je yang mampu nak buat engine Formula 1, iaitu Mercedes, Ferrari, Renault dengan Honda. Jadi bukan calang-calang lah company ni. Dan Honda je company yang datang dari Asia. Jadi kita pun bolehlah tumpang bangga sikit. Baru-baru ni nampak gaya tim Red Bull F1 asyik naik podium je. Dan diorang memang guna enjin Honda ni. Cuma ada ura-ura yang Honda nak tarik diri dari jadi supplier enjin F1. Kalau ikutkan, dulu pun diorang pernah tarik diri sebab katanya nak baiki image company supaya lebih mesra alam. Tapi memang F1 ni satu sukan yang sangat mahal. Jadi kalau diorang nak tarik diri sebab financial reason pun, bagi saya apa salahnya. Jadi berbalik kepada topik kereta Honda ni. Sebenarnya kalau kita tengok kereta-kereta Honda sekarang, kalau masuk dalam dia, memang macam masuk dalam kereta yang mewah. Ini saya tak nak cakap pasal Honda Accord lah sebab harga dia dah sampai 200,000. Dan orang memang expect kereta tu adalah kereta mewah. Tapi cuba kita tengok kereta Honda yang lebih affordable macam Honda City contohnya. Kalau masuk dalam tu, memang kita akan rasa agak futuristik berbanding dengan kereta lain dalam segmen yang sama. Kalau Honda Civic tu pula, lagilah dengan seat rendah macam kereta sport dan interior design dia sangat cantik. Bagi saya, ini semua hasil daripada pengalaman Honda dari pelbagai bidang. Tak kira lah dari bidang private jet ke, motosikal ke, robotik ke. Memang nampak perbezaan produk diorang berbanding kereta lain dalam price bracket yang sama. Benda ni penting tau. Jangan kita compare kereta ni dengan price bracket yang lain pula. Tak aci lah kan. Jadi berbaloi lah dengan harga yang dia boleh offer tu, yang bagi saya tak mahal dan tak juga murah sangat. Kalau Honda City ikat 9 tahun dalam 900 sebulan, dan kalau Honda Civic pula boleh sampai 1400 sebulan. Kira orang yang pakai Honda ni kena ada kerja yang stabil jugalah. Tapi sebenarnya harga second hand pun not bad juga sekarang ni. Mungkin kalau baru bekerja, gaji dalam 3,000 dan berkenan nak pakai Honda, saya cadangkan boleh ambil yang second hand. Sebab kalau nak beli baru, lepas tu nak komit 1,000 sebulan, agak mencabar jugalah sekarang ni. Lagipun kita nak kena ada duit simpanan. Kalau satu hari nanti kita nak buat bisnes ke, atau nak beli rumah ke, atau ada benda-benda lain lagi yang kita nak buat. Kalau ada anak, lainlah pula perbelanjaan dia. Jadi kita berbelanja ikut kemampuan kita. Cuma ada orang katalah, orang perempuan suka dekat kereta Honda ni. Betul ke? Ini dah kira satu tekanan tambahan tau pada jejaka-jejaka dekat luar sana. Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. Mesti kena Honda ke? Proton dengan Toyota boleh tak? Ke Myvi lagi best? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.